So hai, Assalamualaikum dan selamat pagi ataupun selamat tengah hari dah, sebabnya kita dah pukul 12. So macam biasa, kalau hari Ahad macam biasalah bersama saya. Kalau hari Ahad je mesti dengan saya pukul 12 dengan saya, sebabnya setiap hari Ahad kita ada dua tempat kita nak bawa ataupun kita nak live, iaitu kita ada di Telegram dan juga di Facebook. So hari ni adalah hari yang orang kata kita pun dah nak hujung-hujung bulan 8 kan. So semangat kemerdekaan tu pun semakin hari semakin, orang kata semakin berdebar-debar. Sebabnya kita ada lebih kurang 10 hari lagi untuk kita sambut bulan kemerdekaan. So mungkin ada di antara kita ni memang dah buat persiapan kan. Dekat kereta dah letak bendera, dekat rumah dah letak bendera, dah berkibar-kibar, dekat office dah dihias dengan bendera-bendera. Macam saya sendiri hari ni saya pakai baju yang melambangkan kemerdekaan. Di mana baju yang saya pakai ni adalah baju yang mengikut tema tahun ni, kan. So kita kenalah up to date, kita kena up to date, sentiasa pakai ataupun sentiasa lagi bulan kemerdekaan ni kan, kita kenalah sambut, kita kenalah menjiwai apa yang kita nak pada bulan kemerdekaan ni. Sama juga macam kesihatan kita. Mungkin ada di antara kita yang dah merdeka, yang dah bebas dengan penyakit, dah bebas dengan masalah-masalah yang dibelenggu kan, yang dah lama dibelenggu. Sama juga macam kita punya kesihatan, kita wajib jaga. Dan juga topik kita yang sangat-sangat menarik hari ini berkenaan dengan ketagih gula sampai buat kita menggigil. So mungkin ada di antara kita memang kalau sehari tak kena gula memang akan menggigil, memang akan rasa macam orang kata rasa tak boleh tak ada gula. Sebabnya bagi mereka gula ni adalah sumber dia punya tenaga, sumber yang kita kena ambil setiap hari. Sebenarnya taklah, sebenarnya bila kita ambil terlalu banyak gula, bila kita ambil terlalu melebihi gula dalam sehari tu, dia akan menyebabkan masalah-masalah lain. So kalau anda nak tahu, gula ni juga sebenarnya adalah punca segala penyakit. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda kena dengar saya punya sesi live pada hari ini. So yang mana ada kat Telegram, boleh stay dekat Telegram. Yang mana nak tengok secara live, boleh pergi ke Facebook kami lah. Dan juga sebelum saya nak teruskan saya punya perkongsian pada hari ini, saya juga nak memperkenalkan jugalah apa visi dan juga misi Bosta. Alright, okay. Visi Bosta adalah menjadi pengeluar utama minuman bulletproof terbesar di Malaysia dan di persada dunia pada tahun 2030. Manakala misi Bosta adalah membantu 100,000 orang pesakit obesiti di seluruh Malaysia untuk mencapai berat badan ideal dan meningkatkan kualiti hidup. Menjadikan Bosta sebagai minuman berkhasiat yang dapat dinikmati oleh seisi keluarga di persada dunia dengan tanpa rasa bersalah. Selaras dengan tagline kami, eat fat, burn fat. Kan? Okay. So saya yakin dan percaya semua orang mesti ada craving sugar. Semua orang mesti ada ketagihan sugar. Tapi macam mana kita nak rawat, macam mana kita nak kawal, macam mana kita nak elakkan daripada craving sugar ni berlaku lebih teruk, berlaku lebih, orang kata, yang sampai kita tak boleh nak kawal. Sampai sehari kalau kita tak ambil gula, kita dah rasa macam, dah rasa menggigil kan, kita dah rasa macam lemah. Saya rasa kalau anda yang ada masalah craving sugar ni, sememangnya kena buat apa yang saya nak katakan pada hari ini. Sebabnya apa yang saya nak sampaikan pada hari ini sedikit sebanyak mungkin ada kena mengena dengan anda, mungkin juga boleh ubah cara hidup anda. Okey, supaya kita sama-sama kita nak bebas daripada masalah-masalah kesihatan dan juga kita merdekakan diri kita daripada masalah-masalah kesihatan, terutamanya bagi mereka yang ada masalah-masalah sakit kronik, contoh macam kecil manis kan. Masalah obesiti juga merupakan masalah kesihatan. Sebenarnya masalah obesiti ni memang masalah kesihatan. Sebabnya kami selalu sangat dapat customer-customer yang kata
mereka sihat, mereka tak ada masalah kesihatan, tapi dalam masa yang sama ada masalah berat badan. Sebenarnya masalah berat badan merupakan masalah kesihatan kalau anda nak tahulah. Alright. Jadi, kalau anda juga nak tahu, ketagihan gula ni juga sebenarnya sangat-sangat bahaya. Lebih bahaya daripada anda ketagih dadah. Nampak tak ayat dia? Lebih bahaya daripada anda ketagih dadah. Sebabnya, bila anda ketagih gula, bila anda tak dapat, kan, bila anda tak kena sehari, memang anda akan rasa menggigil. Anda akan rasa macam I need sugar. Kalau tak dapat sugar, kalau tak dapat gula, anda akan rasa macam terlalu lemah, terlalu rasa macam tak bermaya. Sama juga kalau mereka-mereka yang penagih dadah ke apa ke, memang macam itulah rasa dia. Okey. Jadi kalau ketagih dadah ni kita tahulah memanglah salah ataupun memang orang kata apa ni? Memang salah lah dari segi undang-undang. Tapi kalau ketagih gula memang tak salah dari segi undang-undang, tapi anda mesti rasa bersalah untuk diri anda. Sebabnya kalau anda ambil terlebih sugar anda tak digunakan, kilang yang pembawa sugar tu dah penuh, tak dapat nak digunakan, dia akan menyebabkan anda mengalami masalah-masalah kesihatan lah. Contoh macam tadi lah, masalah kencing manis kan, obesiti, darah tinggi, macam-macam lagi penyakit yang berpunca daripada gula. Jadi anda kena tahu, anda kena aware, anda kena berhati-hati selepas ini, terutamanya kalau anda dah mengalami masalah-masalah craving sugar. Sebabnya kalau anda sekali saja anda mengalami craving sugar, anda kena 2, 3, 4 kali ganda kena elakkan daripada craving sugar tu. Kena buat apa yang patut, apa yang tak patut. Okey. Jadi macam kita tahulah, memang tak dinafikanlah bahawa kalau gula tu memang kita selalu sangat, keliling kita memang penuh dengan gula kalau anda perasan lah. So kita nak pergi minum kat kedai makan, letak gula dalam masakan, letak gula dalam makanan, dalam jajan ada gula, semua gula kan, semua gula. Jadi kita tak nak dengan pengambilan gula yang terlalu banyak akan menyebabkan kita rasa macam sedapnya. Makin kita makan makin rasa sedap, makin kita makan makin rasa sedap, sehinggakan dalam satu tempoh tu dah sampai tersedap sangat ni, sampai satu tempoh anda dah rasa macam setiap hari wajib ambil banyak macam ni, wajib ambil banyak macam ni supaya lebih bertenaga, lebih berenergetik, kan. Sebenarnya tak boleh lah. Sebenarnya itu menunjukkan anda sebenarnya sikit-sikit dah ke arah craving sugar. Okey. Sebab itulah bila kita ambil sedikit, kita nak tambah lagi. Tu maksudnya sehinggakan kita rasa macam ketagih kepada gula. Memang kalau kita nampak dekat gula pasir tu kan, memang kita nampak gula tu macam gula biasa je. Tapi kalau dah campur dalam minuman, dah campur dalam masakan, dia dah jadi luar biasa. Kan, dia tiba-tiba je benda yang warna putih ni, yang tak menarik ni, bila masuk dalam masakan yang dah berwarna kan, yang penuh dengan perasa, tiba-tiba jadi menarik. Tiba-tiba pula kita makan dengan tanpa rasa macam tak rasa bersalah langsung kan. Kita makan je, kita makan sehinggakan kita rasa gula dalam badan kita pun dah naik. So kita tak nak macam tu. Alright. Okey, jadi kalau anda nak tahu apa tanda-tanda anda mengalami masalah-masalah ketagih sugar ni, anda kena juga kena tengoklah. Antaranya anda makan gula atau manisan walaupun tidak lapar. Nampak tak, padahal anda dah kenyang ni, anda dah rasa kenyang sangat-sangat, tapi lidah anda, mulut anda masih lagi rasa macam nak makan lagi. Itu menunjukkan anda sebenarnya mengalami masalah craving sugar. Jadi anda kena berhati-hati. Anda kena sangat-sangat berhati-hati. Sebabnya disebabkan oleh kita ni sebenarnya dah rasa kenyang sangat. Tapi kenapa masih lagi rasa macam nak makan lagi. Itu menunjukkan anda mengalami masalah gula craving ataupun sugar craving lah. Jadi kita tak nak macam tu. Kalau boleh, bila kita dah makan sesuatu makanan kan, kita terus
rasa macam kenyang lama. Kita terus dah tak nak dah makan apa-apa. Macam tu. Okey, bukannya kita dah makan dah kenyang, lepas tu kita tambah lagi. Ni macam sedap je makan lagi. Ni macam sedap makan lagi. Tu menunjukkan anda sebenarnya di dalam kategori sugar craving. Okey. Alright, seterusnya, anda sentiasa mengidap makanan-makanan manis. So siapa kat sini yang ada masalah tersebut, yang sentiasa sangat rasanya hari ni macam nak makan sekian-sekian kan. Rasanya hari ni macam nak makan kek. Rasanya hari ni macam nak makan dessert. Tu juga menunjukkan menunjukkan bahawa anda sebenarnya mengalami masalah craving sugar. So kalau anda tengah buat kerja ni, tiba-tiba pula terasa macam nak makan benda manis. Tu maksudnya anda sebenarnya dah mengalami masalah sugar craving. Kan masalah ketagihan gula ni sebenarnya. Jadi anda kena berhati-hati, anda kena berjaga-jaga. Tapi kalau anda dalam tempoh waktu sebulan kan, lebih kurang dalam sebulan, anda tiba-tiba rasa nak makan benda manis, boleh, tak ada masalah. Bukannya dalam tempoh seminggu tu setiap hari anda craving, setiap hari anda rasa macam nak makan something yang manis-manis. Tu sebenarnya menunjukkan anda dah mengalami masalah sugar craving. Alright. Okey, seterusnya adalah anda menggunakan gula untuk melegakan diri anda. Macam saya cakap tadi, bila anda tak ambil gula, anda akan rasa menggigil, anda akan rasa lemah. Tapi bila anda add on gula dalam badan anda tu rasa macam bertenaga, anda tu rasa macam lain macam kan, anda punya tenaga tu kan. Tiba-tiba pula lebih cergas, lebih aktif. Tu menunjukkan anda sebenarnya mengalami masalah gula craving ataupun sugar craving lah. Jadi anda kena tengok sebenarnya bila kita nak melegakan diri kita ni sebenarnya macam-macam cara. Bukan saja dengan gula, sebabnya badan kita ni sebenarnya hanya memerlukan lebih kurang 2 sudu sahaja gula di dalam badan. Okey, selebihnya sebenarnya kita ambil gula daripada lemak, daripada kita punya sumber protein, daripada sumber makanan, daripada kita punya sumber hidangan kita sebenarnya untuk gula ni. Okey. Alright, seterusnya, anda cuba berhenti tetapi mengalami gejala sarak. Sarak ni apa sebenarnya? Okey, sarak ni sebenarnya kita cuba nak berhenti, tetapi bila kita nak cuba berhenti, kita berhenti secara mengejut, secara tiba-tiba. Dia akan menyebabkan kita rasa macam tadilah, macam rasa macam lemah terus. Macam gejala sarak ni sama dengan juga dengan withdrawal symptom. Withdrawal symptom ni macam tadilah, rasa macam tak best, rasa macam badan macam lemah sangat. Sebabnya kita berhenti terlalu drastik. Jadi kalau anda memang nak elak daripada gula sugar craving, anda kenalah orang kata, kenalah slowly, perlahan-lahan, perlahan-lahan. Untuk elak daripada gula craving ni, anda kena perlahan-lahan nak elakkan gula putih. Jadi anda boleh gantikan dengan pemanis-pemanis yang lulus protokol, yang bagus bila kita ambil. Dia tidak diserap di dalam darah kan, dan juga dia tidak akan menyebabkan bacaan gula dalam darah kita naik, tu yang kita nak. Dan juga tidak akan menyebabkan gula yang kita ambil tu tak digunakan, dan akan menyebabkan terjadinya lemak. So kita tak nak macam tu. Alright. Okey, seterusnya, anda mengetahui kesan buruk gula. So sebenarnya anda dah tahu dah apa kesan buruk bila anda ambil gula ni. Bila anda ambil gula putih ni, gula perang, gula gabung kan, gula Melaka, anda dah tahu dah apa kesannya dalam jangka masa yang panjang. Tapi anda masih lagi ambil kan, anda tak ubah pun cara pemakanan anda tak ubah pula cara hidangan anda. Tu menunjukkan bahawa anda sebenarnya mengalami masalah sugar craving. So apa kaitan sebenarnya? Sebenarnya bila anda dah tahu bahawa gula putih tu sebenarnya bahaya kan, sebenarnya tak elok dalam jangka masa yang panjang, sebenarnya menyebabkan keradangan dalam badan kan. Tapi anda masih lagi ambil, anda masih lagi amalkan, tu menunjukkan anda sebenarnya mengalami masalah sugar craving. Jadi untuk nak elakkan daripada sugar craving ni berterusan, anda kena gantikan gula putih, gula perang anda tu semua dengan pemanis-pemanis yang lulus protokol. Alright. Ataupun pemanis-pemanis yang banyak dekat luar sana anda boleh ambil. Tapi anda kena tengok
bahawa pemanis yang anda ambil tu adalah, adakah pemanis tersebut zero kalori, adakah pemanis tersebut adalah pemanis yang yang beralkohol, iaitu pemanis yang tidak diserap di dalam darah. Jadi anda kena cek juga. Okey, sebabnya dekat luar sana memang terlalu banyak pemanis-pemanis di mana pemanis yang sangat-sangat tinggi dengan sucrose, pemanis yang sangat tinggi dengan glukos. Tu adalah ganti-ganti nama lain daripada gula. Jadi anda kena cek ingredient tersebut supaya anda tidak tertipu dan juga tidak ditipu. Alright? Okey, seterusnya adalah anda berusaha mendapatkan makanan manis. Mungkin kita dah kawal dari segi pemakanan kan, kita dah elak gula putih, tapi dalam diam-diam anda dah anda masih lagi berusaha nak dapatkan benda-benda manis ni juga. Jadi contohnya benda-benda manis ni mungkin anda nak ambil waktu malam kan, sebelum tidur. Dan juga mungkin juga kalau anda nak drive kan, anda nak pergi perjalanan yang jauh, anda nak makan sesuatu yang manis-manis ni. So anda dah ambil kat situ sebenarnya. Okey. Jadi bila kita ambil ataupun tanpa sengaja, bila kita dah ambil makanan-makanan yang manis ni, dia akan menyebabkan anda semakin craving kepada sugar. Alright. Okey, jadi seterusnya anda sentiasa memerlukan gula yang lebih untuk memuaskan hati. Maksudnya kat sini, bila anda tak dapat gula dalam sehari, anda akan rasa macam tak seronok. Bila tak seronok, anda akan cari benda tu. Bila anda cari, anda akan makan. Bila anda akan makan, anda akan rasa seronok. Betul? Jadi maksudnya kat sini, bila hati anda akan rasa macam tak best kan, macam saya cakap sebelum ni tadi, bila kita rasa tak best, bila badan kita rasa lesu, maksudnya kita punya badan ni dah tiada gula kan. Jadi anda nak cari sesuatu ataupun anda nak cari makanan-makanan yang tinggi dengan gula ataupun minuman-minuman yang tinggi dengan gula, supaya bila anda ambil, dia akan menyebabkan hati anda akan rasa macam gembira. Hati anda akan rasa gembira dan juga akan menyebabkan anda sebenarnya akan menyebabkan anda semakin craving pada sugar. Sebenarnya bila anda elak daripada nak ambil pemanis, nak ambil minuman ataupun makanan-makanan yang tinggi dengan gula ni, sebenarnya dia nak mengajar. Sebenarnya kita nak ajar badan kita supaya janganlah ambil benda-benda manis ni, supaya kita tak craving kepada sugar. Tapi kalau anda dah terlalu ikutkan hati anda kan, sebabnya bila kita dah ikutkan hati kita kan, kita kena ambil yang benda manis-manis ni supaya hati kita happy tadi tu, dia akan menyebabkan anda cenderung kepada sugar craving. Alright. Okey, seterusnya adalah anda menyembunyikan tabiat anda. Tabiat apa ni? Setengah orang ni sebenarnya ada ketagihan gula ni dan juga mungkin mereka sendiri menyedarilah bahawa mereka sendiri menghadapi masalah sugar craving ni. Dan juga anda sebenarnya bila anda kena sembunyikan tabiat anda ni disebabkan oleh kalau boleh anda kena ajak kawan-kawan anda kan, supaya bersama-sama kita elak daripada sugar craving ni. Sebabnya bila tabiat anda ni anda sorok seorang-seorang, dia akan menyebabkan mungkin orang luar tak tahu bahawa anda tengah cut sugar kan, tengah elak daripada nak ambil gula putih ni ataupun gula perang ataupun makan makanan yang tinggi dengan gula ni. Mungkin kalau anda bagi tahu mereka, mungkin juga mereka akan support anda lah. Tapi malangnya bila anda tak bagi tahu mereka, dia akan menyebabkan kawan-kawan anda pun akan hasut anda. Makanlah kuih-muih yang tinggi dengan gula ni, makanlah ni, minumlah ni. Dia akan menyebabkan anda mengalami craving sugar. Mungkin juga akan lebih teruk sebabnya kita dah dengan kawan-kawan ni kan, kita tak perasan kan. Mungkin kawan ni bawa dessert ni, bawa kuih ni, bawa air ni. So kita pun rasa semua, rasa. Lepas tu pula kawan-kawan kita pula bawa setiap hari, sehingga kan kita rasa macam hari-hari kita wajib ambil benda tu kan. Bila tak dapat, kita akan tanya, hari ni tak ada ke makanan, hari ni tak ada ke minuman ni. Kan itu maksudnya anda sebenarnya dah mengalami masalah craving sugar. Alright. So itu merupakan tanda-tanda. Mungkin anda ada tanda-tanda tersebut. So anda kena elakkan daripada sekarang supaya craving sugar di dalam badan anda tidaklah naik, tidaklah begitu, orang kata begitu
begitu boleh menyebabkan anda mengalami masalah-masalah kesihatan yang lain nanti. Okey. So, saya juga nak terangkan sedikit berkenaan dengan macam mana cara kita nak hilangkan sugar craving ni. So, ada beberapa tips lah. Kan? Okey, Nisa. Betul, craving sugar is real. Ya, betul. Kan, lagi-lagi pula bila rakan-rakan office kita selalu sangat ajak-ajak makan kat luar, ajak pula minum minuman yang tinggi dengan gula, lagilah boleh cenderung kepada masalah-masalah craving sugar ni. Alright. Okay, so salah satu cara untuk anda nak elakkan diri anda daripada craving sugar adalah lakukan detox selama 10 hari. So detox ni maksudnya mungkin anda boleh dalam tempoh 10 hari ni anda boleh elak daripada ambil gula putih, mungkin juga boleh elak daripada ambil minuman 2-in-1 kan. Mungkin juga boleh elak daripada ambil kuih-muih yang tinggi dengan gula. Dan juga anda kena tengok balik piramid makanan anda, apa yang perlu, apa yang tak perlu, apa yang wajib, apa yang tak wajib. So kalau macam kami dekat Boston ni kami mengikut piramid ketogenik diet lah. So kalau ketogenik diet ni memang jumlah karbo memang sangat rendah. Karbo maksudnya contohnya macam makanan-makanan yang tinggi dengan karbo kan, dan juga contoh macam gula juga merupakan yang perlu kita elakkan, yang perlu kita kurangkan. Dan juga kalau ikut piramid ketogenik diet memang kami akan amalkan lemak baik yang lebih tinggi. Alright. Okey, jadi dalam tempoh 10 hari ni mungkin anda boleh elak makanan-makanan yang tinggi dengan karbo, elak gula putih, elak gula perang, apa semua tu. Dan juga anda boleh tengoklah dalam tempoh 10 hari tu mungkin anda akan perasan bahawa dalam tempoh 10 hari anda tak ambil gula tu, anda akan perasan ada something nanti akan jadi pada anda. Kalau anda tak percaya, anda try buat. Sebabnya bila kita off saja sugar, anda akan nampak sesuatu. Anda akan rasa badan anda lain macam. Berbanding kalau anda ada ambil anda ada ambil gula yang setiap hari anda ambil kan. Tu sebenarnya cenderung lebih lagi kepada untuk anda dapat lebih banyak keradangan, lebih banyak masalah-masalah kesihatan berbanding kalau anda dah off. Kalau anda tak percaya, anda boleh buat dalam tempoh 10 hari tu anda off terus gula, anda terus off sugar, dan juga anda kurangkan pengambilan karbo. Anda tengok badan anda rasa macam mana. So kalau anda tak percaya, anda buat. Lepas anda dah buat 10 hari, anda contact saya balik, anda beritahu apa yang anda akan dapat. Alright. Okey, seterusnya berhenti mengambil semua jenis gula. Macam saya cakap tadi, bila kita dah detox 10 hari tu, kalau boleh kita terus off. Kita terus kalau boleh off terus. Kita gantikan dengan pemanis-pemanis yang zero kalori kan, pemanis yang alkohol, iaitu pemanis yang tak diserap di dalam darah kan. Anda boleh gantikan dengan pemanis-pemanis tersebut. Okey. Encik Rizman, setiap pagi amalkan minuman apa ya? Macam saya, kita pun dah ada dekat Bosta, memang kita amalkan minuman Bosta. Alright. Puan Hawa Awi setiap pagi ambil secawan Bosta. Ya, betul. Jadi kalau anda nak minum Bosta sebagai anda punya minuman harian, anda boleh ambil. Anda boleh minum secara setiap hari boleh minum, tak ada masalah. Sebabnya dalam Bosta tiada sebarang kandungan gula. Jadi anda tak perlu risau jika anda minum Bosta ni akan menyebabkan macam gula dalam darah anda naik. So dah tak perlu risau dah. Okey. Dan juga kalau anda nak minum Bosta ni, tips lainnya anda kena ambil selepas makan. Anda tak boleh ambil semasa perut kosong. Sebabnya bila anda ambil semasa perut kosong, ada setengah daripada kita ni dia tak biasa lagi. Dia akan menyebabkan perut kita rasa sedikit sedikit tak selesa lah. Sebabnya dia masih belum serasi dengan kita punya sistem dalaman. Alright. Okey, seterusnya adalah berhenti minum minuman bergula ataupun manis. So, kalau boleh berhenti terus. Kalau tak boleh berhenti secara perlahan-lahan. Tapi kalau anda terlalu craving dalam tempoh waktu sebulan ni, anda nak ambil sesuatu yang manis, boleh ambil, tak ada masalah. Janganlah ambil minuman manis ni setiap hari. Jangan, okey. Sebabnya dia akan menyebabkan anda semakin craving pada sugar. Okey.
Alright, seterusnya adalah tambah protein dalam setiap hidangan. Macam saya cakap lah, protein ataupun lemak baik ni sebenarnya sangat-sangat bagus. Di mana bila kita ambil makan makanan ataupun sumber protein yang tinggi kan, ataupun lemak yang tinggi, dia akan menyebabkan anda rasa kenyang yang lebih lama. Dia juga akan menyebabkan anda tak rasa macam nak makan lagi. Dan juga anda kena ingat bahawa dalam protein juga masih ada lagi kandungan gula sebenarnya. Okey? Alright. So, makan juga sayur-sayuran yang tidak berkanji. Contoh, sayur-sayuran tidak berkanji contohnya macam brokoli, macam kobis bunga, kailan sawi, kangkung ataupun cendawan. Ini merupakan makanan-makanan yang anda boleh ambil. Okey? Alright. Minum bosani perut kita sentiasa kenyang dan dengan sendirinya tak minat pada manis-manis. Ya, betul puan. So bagi mereka yang dah cuba Borstar kan, yang dah minum sendiri tahu macam mana kesannya. Mungkin orang luar tak tahu kan, tak percaya. Bila minum Borstar ni boleh cantikkan macam gula. Bila minum Borstar ni dapat rasa kenyang dan dalam masa yang sama kadang-kadang dalam masa yang sama boleh menurunkan berat badan kan. So ramai orang tak percaya lagi. Tapi kita nampak sendiri bahawa Puan Hawa ni sendiri pun dah memang mengamalkan minuman Borstar ni dan dah dapat kesannya. Okey. Alright, seterusnya kalau anda nak elakkan daripada sugar craving ni juga, anda kenalah berhenti makan makanan gluten dan juga tenusu. So macam anda tahu gluten ni contoh macam tepung lah. Tepung kan memang ada gluten, dan juga macam mie kan, macam spaghetti, dia berasal daripada tepung dan juga masih ada gluten, dan dalam gluten dan juga dalam tepung ada karbo dan juga dalam karbo ada gula. Alright, so anda kena elakkan. Okey. Dan juga dan yang paling last ni lah, anda kena pastikan ataupun make sure badan anda cukup rehat, cukup tidur. Sebabnya kalau anda perasan, kalau anda tak cukup tidur, terutamanya bagi remaja kan, kalau anda tidur lewat kan, waktu lewat itulah yang selalunya anda nak makan sesuatu benda-benda untuk anda kekal apa orang kata, kekal bertenaga kan, mata anda makin segar bila anda makan, betul tak? Jadi anda kena elakkan ataupun anda kena cukupkan tidur anda. So sehari 8 jam pun dah okey. Alright, so tidur cukup 8 jam, InsyaAllah anda anda akan elakkan diri anda daripada craving pada sugar. Sebabnya bila anda tak cukup tidur, anda akan rasa macam lapar, anda akan rasa macam nak makan, betul tak? Dan juga yang terakhir ni yang paling mudah anda boleh buat, intermittent fasting. Alright, ataupun puasa basah lah, di mana puasa basah ni anda cuma buat setiap hari adalah 16 jam saja. Dan juga kalau anda nak extendkan lebih 20 jam kan, 18 jam, boleh, tak ada masalah. Yang penting waktu minimum tu adalah 16 jam. Dan juga bila kita buat IF ni ataupun puasa rawatan ni juga sebenarnya sangat-sangat membantu, terutamanya bagi mereka yang ada masalah craving kepada sugar. Jadi bila waktu 16 jam ni anda berpuasa kan, ada pula lebih kurang tempoh, dan tempoh 8 jam waktu makan ni, anda boleh kawal 8 jam tu, mungkin anda boleh ambil Borstar supaya lebih kekal kenyang. Jadi bila anda kenyang, anda tak rasa macam nak makan sesuatu, ataupun anda tak rasa macam nak makan benda-benda yang berat, ataupun benda-benda yang manis. Itu sebenarnya. Okey. Jadi anda kena tengok balik, mungkin anda mengalami masalah-masalah craving pada sugar. Jadi anda kena elakkan, anda kena anda kena recheck balik badan anda bahawa betul ke anda dah craving pada sugar, betul ke anda dah buat perkara-perkara yang boleh membantu anda daripada craving sugar. Sebabnya kita tak nak bila anda terlalu craving kepada sugar akan menyebabkan masalah-masalah kesihatan lain dan tempoh jangka masa yang panjang lah. Contoh macam masalah kesihatan, contohnya macam kencing manis kan, darah tinggi, dan juga masalah-masalah obesiti, masalah berat badan. Okey. So kalau boleh, kalau anda dah tahu sekarang, anda dah boleh ubah, anda dah boleh start dengan gaya hidup yang barulah. Jadi semoga perkongsian saya pada hari ini akan memberikan sedikit sebanyak
orang kata sedikit sebanyak manfaat lah. Jika live pada hari ini seronok kan, best, boleh sharekan live saya pada di media sosial, sharekan di Facebook, di wall Facebook anda, di grup-grup, supaya juga orang lain juga tahu okey apa berkaitan dengan Bosta, apa berkaitan dengan sugar craving pada hari ini. Alright, so petang ni kita ada live juga, so bersama kita punya konsultan yang lain. So jangan lupa saksikan live kami pada petang ini dengan isu ataupun dengan topik yang menarik untuk anda pada petang ini. Alright, so saya nak tutup saya punya live pada hari ini. Yang baik tu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang tu datangnya dari diri saya sendiri. So kita jumpa lagi, bye.